Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dapat teruskan pengajian kita, ibadah kita, sambil kita menunggu untuk berehat, dan kita dapat mengisi masa kita ini untuk kita menuntut ilmu agama di bawah tajuk kelebihan solat duha. Yang mana solat duha ini solat yang agak sebati dengan hidup kita, yang kita sentiasa lakukan insya-Allah. Dan insya-Allah hari ini kita nak menambah sedikit ilmu tentang solat duha. Bukanlah kita tak ada ilmu sebelum ini, cuma nak tambah sedikit ilmu berkenaan dengan solat duha ni supaya kita faham perkara-perkara yang berkaitan dengan solat duha insya-Allah. Baik, yang pertamanya pernah ada satu isu, iaitu berkenaan dengan solat duha ini dikatakan bid'ah. Bid'ah ni senang cerita, benda Nabi tak buat. Jadi tiba-tiba kita dah amalkan lama, ada orang pula kata bid'ah kerana bersandarkan kepada satu riwayat yang mana Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, yang mana mereka ini ketika mana suatu zaman Ibnu Umar dan beberapa orang masuk ke dalam masjid, dan dia tengok orang sedang solat duha dan dia kata ini bid'ah. Kita akan sambung selepas azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sambung balik cerita yang mana Ibnu Umar dia masuk ke dalam masjid, dia tengok orang sedang solat duha berjemaah, dan kemudian dia kata ini adalah bid'ah yang baik. Maka ini yang berlaku dan ada riwayat ini, cuma ada perbezaan pandangan di kalangan ulama, adakah riwayat ini sahih ataupun tidak. Jadi itu hanya perbezaan pandangan. Adapun para ulama bincanglah
adakah bid'ah solat duha? Sedangkan ada banyak hadis yang berkaitan dengan solat duha yang kita akan bacakan sekejap lagi. Maka sebab itu Imam Nawawi di antaranya ulama yang mengatakan bahawa boleh jadi sama ada Ibnu Umar dia tidak tahu tentang dalil-dalil yang menyuruh dan menggalakkan kita solat duha. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Imam Nawawi, boleh jadi yang mana yang dimaksudkan bid'ah itu adalah solat duha secara berjemaah di masjid. Sekarang ni Ibnu Umar dia bukan kata bid'ah dia keji, tapi dia kata bid'ah yang baik. Cuma yang masalah bila kata bid'ah, Nabi tak buat. Sedangkan dalam hadis banyak sebut tentang solat duha. Adakah betul kenyataan Ibnu Umar ni? Kalau ulama yang kritik riwayat ni tak perlu bincang panjang dah masalah pada sanad. Tetapi yang disebut oleh para ulama, contohnya Imam Nawawi kata yang kata bid'ah boleh jadi Ibnu Umar tak tahu, satu. Yang kedua, boleh jadi yang dikata bid'ah adalah solat berjemaah di masjid. Dan yang ketiga adalah boleh jadi yang dikatakan bid'ah itu solat duha secara berterus-terusan. Setiap hari, hari kerja, hari cuti, musafir ke, memang dia solat duha setiap pagi. Maka itu yang dikatakan bid'ah yang baik oleh Ibnu Umar. Itu satu pandangan di kalangan para sahabat. Tetapi di dalam ilmu hadis kita tengok banyak hadis-hadis yang menyuruh dan menggalakkan, bahkan menceritakan kelebihan solat duha. Jadi isu bid'ah itu ada dalam ruang yang mana boleh jadi sekian dan sekian. Adapun solat duha itu sendiri jelas ada hadis yang menunjukkan bahawa ianya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mazhab Hambali mengatakan bahawa di dalam mazhab Hambali muktamadnya adalah solat duha tidak disunatkan dilakukan secara berterusan. Maknanya ada hari kena tinggal juga. Kerana boleh jadi kerana pandangan mereka Nabi tak buat secara berterusan. Dia Nabi tak buat secara berterusan ni kadang-kadang dia tak jadi dalil. Kerana banyak isu yang Nabi tak buat secara berterusan kerana risau diwajibkan. Contoh kita tengok bagaimana pada zaman Nabi, Nabi solat tarawih 3 hari je. 2 hari atau 3 hari. Kemudian hari seterusnya Nabi tak keluar. Bila ditanya Nabi kata aku risau, Allah Ta'ala suka, maka diwajibkan. Itu mafhum. Jadi maknanya ada keadaan yang Nabi tinggalkan untuk menunjukkan bahawa dia tak wajib dan tak nak diwajibkan. Tetapi ia disunatkan kerana Nabi buat ataupun Nabi suruh buat. Maka sebab itu dalam jumhur ulama 3 mazhab yang mana mereka mengatakan bahawa solat sunat duha ini sunat dikerjakan setiap hari. Macam yang kita amal solat duha ni setiap hari. Jadi bila dah kita amal ni, orang tanya balik, berapa rakaat ustaz boleh buat? Kalau solat witir boleh 1 rakaat, cuma khilaful aula, khilaf dengan yang terbaik. Tetapi solat sunat duha yang paling kurang disebut oleh para ulama adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Dan yang paling kurang ni yang kita buat, jaranglah kita buat lebih 2 rakaat. Tapi yang paling kurang ni yang kita buat. Kata imam para ulama bahawa solat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Muktamad dalam mazhab adalah maksimum 8 rakaat. Maksimum 8 rakaat. Tetapi ada lagi perbahasan, kita akan baca hadis satu persatu. Yang mana solat sunat 2 rakaat ini ada hadis, ada dalilnya. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kekasihku Muhammad SAW mengingatkan akan aku supaya melakukan 3 perkara, iaitu berpuasa 3 hari pada setiap bulan, melaksanakan solat duha sebanyak 2 rakaat dan melakukan solat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi pesan kepada Abu Hurairah, Nabi pesan pada Abu Hurairah dalam setiap hari jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari sebulan. Dalam hidup ni jangan kita tinggal 3 perkara. Puasa 3 hari sebulan, iaitu yang kita masyhurnya puasa hari putih, puasa ketika bulan purnama, pertengahan bulan Hijriyah, bulan Qamariyah. Jadi
Kemudian yang kedua adalah solat duha sebanyak 2 rakaat. Solat duha sebanyak 2 rakaat disuruh. Disebut oleh Nabi SAW, wa rak'atad duha. Nabi sebut duha. Jadi peliklah bila Ibn Umar kata bid'ah, sedangkan Nabi sebut duha di sini. Maka itu yang ulama kata boleh jadi yang bid'ah bukan solat duha tu, tapi secara berjamaah ataupun secara berterusan. Jadi sebab itu yang pertama solat sunat 2 rakaat duha. Maknanya duha tu disebut 2 rakaat. Dan kemudian witir sebelum tidur. Kemudian hadis lain yang menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, pada pagi hari setiap sendi di kalangan kita memerlukan sedekah. Setiap hari kita bangun, setiap sendi yang ada pada tubuh badan kita ni perlu sedekah. Maka setiap tasbih sebutan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid sebutannya alhamdulillah itu adalah sedekah. Dan setiap takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Menyuruh kepada perkara yang baik, amal ma'ruf, itu adalah sedekah. Dan melarang daripada perkara mungkar, itu adalah sedekah. Dan semua itu bersedekah kepada semua sendi itu adalah dengan 2 rakaat yang telah didirikan oleh seseorang itu daripada solat duha. Kita kata satu-satu ni sedekah. Tasbih, takbir, tahmid, amal ma'ruf nahi munkar, itu semua sedekah. Tetapi kata dan Nabi SAW, wa yujzi min dzalika rak'ataini yarka'uhuma min ad-duha. Cukup kita nak buat semua tu, cukup dengan 2 rakaat solat duha, maka sempurna dah sendi-sendi yang perlu sedekah tadi. Jadi kalau kita tak solat duha, banyaklah zikir, tahmid, takbir, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, kemudian amal ma'ruf nahi munkar, beberapa perkara kena buat. Tapi cukup kita solat sunat solat sunat rakaat 2 rakaat duha, maka memenuhi dan mencukupi setiap sedekah pada setiap sendi kita. Maka sebab itulah solat sunat duha ini dituntut untuk kita melaksanakannya 2 rakaat. Adapun hadis tentang 8 rakaat ada. Nabi SAW bersabda, telah sembahyang oleh Nabi akan sembahyang duha sebanyak 8 rakaat dan baginda salam pada setiap 2 rakaat. Hadis ni para ulama sebut maksimum solat sunat duha adalah 8 rakaat. Kita tak ambil kisah maksimum berapa, sebab memang kita buat 2 je. Tak boleh lah. Kita tengok orang kaya. Tengok orang kaya pada usaha dia jadi kaya. Bukan tengok orang kaya pada perbandingan kesenangan dia dengan kita. Kalau kita tengok orang kaya pada perbandingan kesenangan dia, kekayaan dia dengan kesenangan kita, kita akan jadi kurang syukur. Kita akan jadi dengki. Kita akan jadi rasa hasad, tak suka dengan kenikmatan yang orang lain dapat, kita tak dapat. Maka sebab itu kita nak jadi hamba yang bersyukur, jangan bandingkan begitu. Yang kita tengok orang kaya, bagaimana dia jadi kaya tu. Bagaimana Allah dia buat, dia usaha untuk dia jadi kaya. Kita tanya apa yang dia buat. Rupa-rupanya setiap hari dia akan solat sunat duha 8 rakaat. Kita pun kata patutlah dia kaya. Dia 8 rakaat, kita yang tak kaya ni 2 rakaat. Setiap yang kita lakukan ada ganjaran dia. Maka orang yang tak solat duha tak ada ganjaran. Orang solat sunat 2 rakaat duha dapat ganjaran. Tetapi orang yang solat 8 rakaat ganjarannya lebih lagi. Maka sebab itu banding kita dengan orang yang kaya, rupanya dia solat lebih pada kita. Tu tak kira sedekah, wakaf, zakat dan sebagainya lagi. Duha yang tak ada keluar modal. Kita 2 rakaat, orang jutawan 8 rakaat. Maka kenapa 8 rakaat? Kerana Nabi SAW solat 8 rakaat. Daripada hadis ini juga disebutkan bahawa baginda salam pada setiap 2 rakaat. Ada soalan muncul. Boleh ke tidak ustaz, saya solat duha 8 rakaat, saya buat 4 rakaat sekali salam. Solat Allahu Akbar, 1 rakaat.
kemudian 2 rakaat. Rakaat kedua tak sujud, tak tahiyat awal, bangun rakaat ketiga. Kemudian rakaat keempat baru salam. Kemudian bangun pula takbir, buat lagi 4 rakaat, jadi 8 rakaat. Boleh ke tidak 4 rakaat dengan 1 salam? Maka para ulama kata tak boleh. Dan ulama kata makruh. Yang mana sebaiknya mengikut sunnah Nabi SAW buat 2 baru jadi 4 rakaat. Dan perkara makruh ni bukan kata makruh tu perkara yang berdosa, tidak. Tapi makruh itu maknanya bersalahan dengan yang afdal. Ada sebahagian ulama kata tidak afdal tetapi harus, seperti mana disebut oleh Imam Khatib Asy-Syarbini. Imam Khatib Asy-Syarbini sebut sembahyang duha itu sekurang-kurangnya 2 rakaat, kerana hadis Abu Hurairah yang kita sebut tadi, dan kerana hadis Muslim. Berpagi-pagi atas sekalian tulang seseorang itu sedekah, dan memadai yang demikian itu 2 rakaat yang dikerjakan daripada sembahyang duha. Dan sekurang-kurang sempurna itu 4 rakaat, dan yang lebih sempurna daripadanya ialah 6 rakaat, dan diperselisihkan pada maksimumnya. Sekurang-kurang solat sunat duha adalah 2 rakaat. Lebih baik lagi 4 rakaat. Lebih baik lagi adalah 6 rakaat. Tetapi maksimum itu khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i sendiri pun khilaf, sama ada 8 ataupun 12. Adapun mengerjakan dengan 4 rakaat 1 salam itu tidak afdal. Tak afdal, maknanya dia boleh nak buat, cuma tak afdal. Afdalnya 2 rakaat salam. Tetapi harus, tidak afdal tetapi harus, tak makruh. Ada pandangan yang kata tak afdal tetapi harus. Kalau begitu tak makruh, boleh nak buat, cuma yang afdalnya 2 rakaat sekali salam. Maka yang afdal ialah dikerjakan dengan 1 salam setiap 2 rakaat. Ini disebut oleh Khatib Asy-Syarbini. Yang saya sebut tadi ada khilaf, sama ada nak buat 8 ataupun 12. 8 rakaat ataupun 12. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, yang mana Imam Nawawi sebut yang afdal rakaat sembahyang solat sunat duha ini adalah 8 rakaat. Afdal 8 rakaat. Dan yang paling banyak ialah 12 rakaat. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Afdalnya kita solat sunat duha ni 8 rakaat. Kita yang duk buat yang 2 tu yang paling minimum. Lepas tu kita fikir, ya Allah pasal apa tak angkat bala, ya Allah pasal apa tak sembuh penyakit, ya Allah pasal apa tak naik pangkat, ya Allah pasal apa aku tak dapat bonus orang lain dapat. Yang kita duk fikir yang tu. Tetapi kita duha apa tak buat, kalau buat pun 2. Kalau kita rasa ada benda yang tersekat, yang kita nak, kita banyakkan ibadah. Banyakkan ibadah. Banyakkan istighfar, banyakkan doa. Jangan kita salahkan orang. Jadi kita dah buat 2 rakaat, tak dapat lagi, buatlah 4 rakaat. Tak dapat lagi, buat 8 rakaat. Tak dapat lagi, buat 12 rakaat. Dan kita buat secara konsisten. Bila kita buat, Allah Ta'ala sayang. Apa yang kita minta, Allah bagi. Maka sebab itu penting kita ada kerohanian. Kalau orang tak ada kerohanian, dia hanya ibadah semata-mata, ibadah yang wajib. Tak ada rasa nak tambah, tak ada rasa nak refleksi diri. Pasal aku pun aku tak dapat, orang lain dapat. Tak ada rasa begitu. Maka sebab itu kita tambahkan ibadah kita. Dan 12 rakaat ni tuan-tuan, ada hadis yang mana menyebutkan ganjaran yang besar. Nabi SAW bersabda, man sallat duha sintaini asyarata raka'atan banallahu lahu qasran min zahabin fi jannah. Barang siapa yang solat duha sebanyak 12 rakaat. Ini sebut je lah, man sallat duha. Siapa solat sunat duha 12 rakaat, maka Allah akan membina baginya sebuah istana daripada emas di syurga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Imam Nawawi kata hadis ni dhaif, tetapi boleh pakai untuk fadhail amal. Hadis dhaif ni bukan kita pakai buang macam tu tak. Hadis dhaif ni lah yang kita guna untuk
menggemarkan kita dengan suatu amalan. Jadi kata para ulama, kalaulah kita solat sunat duha 12 rakaat, dibinakan istana di syurga. Ada istana di syurga. Dah takkan ada istana di syurga kita duduk dalam api neraka. Maka orang yang dibina istana di syurga, insya-Allah Allah Ta'ala mudahkan jalannya untuk masuk syurga. Sebab memanglah takkan orang yang buat maksiat nak solat 12 rakaat ni. Jaranglah. Orang yang setiap malam pergi kelab, balik bawa perempuan, siang hari pergi judi, tiba-tiba waktu duha dia solat 12 rakaat duha. Takkan begitu dah. Orang yang solat sunat 12 rakaat duha ni, Allah Ta'ala bina istana di syurga. Maka kalau dah istana ada di syurga, insya-Allah dipermudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam syurga. Cuma dalam perbahasan solat duha ni, dia ada satu perbezaan pandangan tentang solat duha dan solat sunat isyraq. Saya bahas tu solat sunat isyraq ni sebab sebelum ni solat tahajud, lepas tu solat hajat, lepas tu solat taubah, hari ni solat duha. Setiap kali kita bincang, lepas ni tak payah dah solat sunat isyraq, saya bincang terus hari ni sebab dia ada persamaan dan sedikit perbezaan. Apa itu solat sunat isyraq? Ini jarang orang dengar. Orang yang gemar ibadah insya-Allah dia pernah dengar, tapi orang yang kurang mencari-cari peluang untuk ibadah dia kurang dengar. Jadi solat sunat isyraq ni adalah solat awal pagi. Kalau awal pagi sebelum saya bertolak pergi kerja boleh solat? Tak. Dia kena ada aturan dia. Di dalam agama kita, selepas daripada kita solat subuh, maka tidak ada solat sunat yang boleh dilakukan. Lepas solat subuh, tak ada lagi solat sunat boleh dikerjakan sehinggalah waktu syuruk. Ada tak dekat takwim kita tu dia tulis syuruk. Syuruk ni adalah penamat bagi waktu subuh. Itu syuruk. Jadi waktu duha kita nak belajar sikit tentang matahari. Ni bayangkan matahari lah. Ni bayangkan matahari, ni ufuk. Bagi orang yang tak tahu apa itu ufuk, pergi buka Google lah. Ufuk ni, kalau kita duduk di pantai, kita nampak garisan hujung. Garisan hujung. Hujung bumi itulah. Yang kita duduk kat pantai ni, garisan hujung. Kalau kita naik ke KL Tower, naik KL Tower, kita tengok garisan hujung. Bukan gunung, garisan lantai bumi yang hujung, yang setakat kita nampak. Maka ni ufuk contohnya. Ni ufuk. Maka bila matahari ni dia nak terbit, matahari ni duduk bawah malam, tak ada cahaya. Bila dia nak terbit, dia tak nampak. Tetapi cahaya dia ada. Maka bila dia dekat sahaja dengan garisan ufuk ni, maka cahaya matahari itu muncul. Muncul secara memanjang. Itu dia panggil sebagai fajar kazib. Tak subuh lagi masa tu. Kalau kita pergi hiking, kita tengok dah ada cahaya, tapi menegak, belum subuh lagi. Orang pergi hiking, dia pergi tengok cahaya menegak, itu belum subuh. Dia panggil fajar kazib. Fajar yang tipu-tipu. Belum subuh lagi. Sebab dia masih jauh daripada ufuk lagi. Dia hanya menegak. Maka bila dia dekat dengan ufuk, dia dekat sahaja dengan ufuk, cahaya tu dia memanjang. Kecerahan cahaya matahari itu dia memanjang. Maka itu baru masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh. Bila cahaya tu, matahari dah dekat dengan ufuk ni, keluar dah sahaja, dia keluar memanjang cahaya dia. Bukan menegak. Bukan garisan ni ya. Mata takkan keluar garisan, tak. Cahaya tu menegak, memanjang. Maka itu masuk waktu subuh. Bila sahaja dia keluar. Ni bulatan matahari ni. Keluar. Itu masih lagi boleh solat subuh. Cerah dah. Pukul 6.45 cerah dah. Nampak dah sedikit matahari. Tapi masih lagi boleh solat subuh. Kemudian bila dia keluar sahaja bulatan ni, terlepas daripada ufuk. Keluar ni sikit sehingga terlepas
terlepas daripada ufuk. Bulatan ni terlepas daripada ufuk, maka itu dia panggil waktu syuruk. Habis waktu subuh. Maka sesiapa yang bangun, dia tengok matahari dah bulat, maka kena solat qada. Solat qada subuh. Habis dah waktu subuh. Masa ni yang biasa kita kejut anak. Patut kejut anak bangun subuh sebelum habis waktu subuh. Kita kejut anak selepas habis waktu subuh, bangun pun qada juga. Jadi bila dah terlepas daripada ufuk ni, maka waktu subuh. Tetapi habis waktu subuh. Tetapi bila habis waktu subuh, belum boleh solat sunat lagi. Belum boleh solat sunat lagi. Selepas solat subuh tak boleh solat sunat. Habis solat subuh pun belum boleh solat sunat. Kerana matahari ni masih lagi menegak, masih lagi sedang terbit. Ketika itu tak boleh lagi solat sunat. Kenapa? Kerana ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, laksanakanlah solat subuh, kemudian berhentilah daripada solat sampai terbitnya matahari dan sehingga matahari meninggi. Nabi sebut, maknanya solat subuh, habis solat subuh tak ada solat dah. Habis solat subuh tak ada solat sehingga terbit matahari. Terbit matahari ni keluar daripada ufuk ni, ni terbit matahari. Terbitlah, tapi tak boleh lagi. Bila boleh? Sehingga matahari meninggi. Dia keluar ni tak boleh lagi. Dia kena tinggi dulu baru boleh. Kerana ia terbit saat, kerana di saat terbit matahari itu adalah di antara dua tanduk syaitan, dan saat itulah orang kafir sujud kepada matahari. Jadi kata para ulama, pasal apa tak boleh solat sunat masa tu? Pertama, kerana ketika itu waktu tanduk syaitan. Waktu tanduk syaitan. Itu ada perbincangan di kalangan ulama pasal apa tanduk syaitan. Yang kedua, kerana ketika itu orang kafir sedang sujud, menyembah matahari. Terutama Majusi lah. Majusi zaman tu dia menyembah matahari. Bila matahari keluar saja dia akan sembah matahari masa tu. Maka disebabkan itulah kita Islam ni dia sentiasa berbeza dengan orang kafir. Terbalik dengan zaman sekarang, kita nak ikut orang kafir. Ikut pada benda harus tak ada masalah. Ikut benda betul-betul nak ikut. Cara pakaian, cara hidup, cara suami isteri. Nak ikut betul-betul sehingga meninggalkan Islam. Islam tak? Islam sentiasa berbeza. Kita nak solat ni, solat duha. Tetapi tak boleh ketika matahari mula-mula terbit. Kerana ketika itu Majusi sedang menyembah matahari. Nak bagi beza. Maka bilakah boleh? Dah kalau waktu syuruk, sebahagian ulama kata lebih kurang daripada waktu subuh hingga waktu syuruk ni adalah sejam 20 minit. Maknanya kalau kita kata sekarang dah masuk waktu subuh, sampai bila boleh solat subuh? Sejam 20 minit. Selepas tu baru habis subuh. Tetapi selepas habis waktu subuh tadi itu, belum boleh solat sunat. Bila yang boleh solat sunat? Iaitu di dalam kitab-kitab fiqh kata, iaitu bayang-bayang segalah ataupun setombak. Kita ambil stand mic ni, bila letak di pantai lah contohnya, kita letak stand mic. Bila matahari naik, bayang-bayang mic ni, stand ni, panjang ke pendek? Panjang lah. Matahari duduk rendah ni, dia panjang. Lagi dia naik, dia akan pendek. Bayang tu makin pendek. Lagi dia naik, dia akan lagi pendek. Sehinggalah bayang-bayang itu lebih kurang sama dengan panjang stand mic ataupun setombak ataupun segalah tadi tu. Maka berapa minit agak-agaknya? Kata ulama lebih kurang 16 hingga 17 minit. Jadi kita tanya balik, bilakah waktu solat sunat isyraq? Kalau waktu syuruk, waktu tak boleh solat. Yang start boleh solat sunat ni waktu isyraq, iaitulah sejam 20 minit tambah 17 minit, iaitu lebih kurang sejam 37 minit baru boleh solat sunat isyraq. Dia tak wajib, tak semestinya
1 jam 20 minit ni tak semesti. Sebab kalau kita kira takwim sekarang, dia tak sejam 20 minit. Sebab bergantung pada kedudukan matahari macam mana, itu bergantung lah. Jadi dia tak semestinya. Tapi nak sebutnya lebih kurang sejam 20 minit habis waktu subuh. Tapi tak boleh solat sunat lagi. Tambah 17 minit selepas daripada itu, baru boleh solat sunat. Maka solat sunat apakah yang dituntut ketika mula-mula boleh solat sunat tu? Solat sunat apa yang dituntut ketika mula-mula dibenarkan solat sunat? Itulah yang disebut oleh para ulama solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni adalah solat yang dikerjakan pada awal pagi. Ketika mula-mula boleh solat sunat, itulah solat sunat isyraq. Kenapa kita nak tentukan bila solat sunat isyraq ni? Kerana ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, man salla ghadah fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu summa salla raka'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu solat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah secara sempurna, kata Nabi, ulang 3 kali. Ini solat sunat isyraq ni. Kelebihan solat sunat isyraq, kalau solat sunat duha, kelebihannya kalau 12 rakaat disediakan istana di syurga. Yang kita buat biasa 2, 4, 8 dan sebagainya tu memudahkan rezeki pada kita. Tetapi solat sunat isyraq, kelebihannya adalah mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi dengan darjat hasan. Syarat dia ada. Syaratnya adalah solat subuh berjamaah, 1. Yang kedua, selepas solat subuh kita tak buat urusan dunia. Tak buka phone, buka Facebook, buka WhatsApp orang ke, bercakap ke, tak. Kita buat urusan akhirat. Contohnya berzikir, contohnya berselawat, contohnya baca Al-Quran, mendengar majlis ilmu, bertafakur, muhasabah diri. Itu semua dia panggil dalam ruang lingkup zikrullah, mengingati Allah. Jadi selepas solat subuh ada kuliah, kita dengar kuliah. Habis kuliah belum masuk waktu isyraq lagi, zikir, baca Al-Quran, sehinggalah masuk waktu solat isyraq. Bila masuk waktu solat isyraq, habis waktu syuruk, setengah tempat takwim yang ada box tu dia bunyi tek 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 tek, itu belum isyraq lagi, itu syuruk. Maknanya habis waktu solat subuh. Bila nak boleh solat sunat isyraq ni? Lepas masuk waktu syuruk tambah 17 minit. Itu waktu solat sunat yang disebut sebagai solat sunat isyraq. Berapa rakaat kita boleh kerjakan? Ulama kata 2 ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat. Dia tempoh solat sunat isyraq ni tak banyak. Selepas daripada 17 minit waktu syuruk boleh solat sunat isyraq. Daripada waktu yang boleh itu 15 minit itu sahaja untuk kita mengerjakan solat sunat isyraq. Selepas 15 minit itu adalah solat duha. Kalau solat duha panjang, daripada waktu itu sehingga matahari di atas kepala, sehingga matahari tegak di atas kepala, habis waktu solat sunat duha. Jadi ada beza di kalangan ulama. Ada yang kata solat sunat isyraq dengan solat sunat duha ni sama. Ada yang kata beza. Isyraq ni awal waktu pagi, duha ni sepanjang pagi. Kita nak ambil yang sama ke yang beza? Kalau ambil yang sama, kita solat duha tu kira isyraq sekali ya. Maka 2 rakaat situ je. Tapi kalau ambil beza, lepas solat sunat isyraq kita buat solat sunat duha, dapat 2 ganjaran. Ganjaran solat duha dapat, ganjaran solat isyraq pun dapat. Maka sebahagian ulama kata beza antara isyraq dengan duha, kerana isyraq awal waktu, duha sepanjang pagi.
Isyraq awal waktu pagi. Yang mula-mula boleh solat sunat tu, itu isyraq. Kemudian bila habis isyraq 15 minit selepas itu habis waktu solat sunat isyraq. Lepas daripada 15 minit tu dia panggil solat sunat duha. Kita nak buat berapa banyak solat sunat duha dalam tempoh itu sahaja. Bila matahari tegak atas kepala, tak boleh lagi solat sunat, yang mana ini disebutkan oleh sebahagian ulama. Maka sebab itulah kita belajar ni nak tiada ilmu. Ada orang dia semangat nak solat sunat ni, habis kuliah subuh dia bangun solat sunat. Baguslah solat sunat, tapi dia solat waktu yang ditegah daripada solat sunat. Macam mana nak dapat pahala? Sebab tu beramal perlu kepada ilmu. Maka hari ni siapa yang ambil perhatian, insya-Allah mendapat ganjaran pahala menuntut ilmu dan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita tambahkan amalan kita bekalan di akhirat, insya-Allah. Semoga dapat manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penyampaian tazkirah sebentar tadi. Semoga bermanfaat.